tu bila saya tak boleh tidur, saya rasa tak apalah, tak boleh tidur pun. Saya tak, nikmat tidur tu dah tak ada pada saya. Kenapa ada masalah? Okey, Masya Allah. Jadi Ustaz, saya jadi host ni. Ustaz, bagaimana Ustaz nampak makin kurus. Wallahualam, kami harap Ustaz sihat. Bagaimana Ustaz hadapi ujian sihir Ustaz? Dan mungkin Ustaz boleh kongsi amalan untuk mengubat sihir. Mungkin Ustaz mengubati sendiri ataupun Ustaz jumpa perawat untuk Ustaz kembali pulih. Subhanallah. Saya sebenarnya Ustazah, kereta saya dah tunggu di luar tu sebab saya malam ni akan naik highway, saya akan tidur di dalam kereta. Okey. Jadi kalau di rumah tak boleh tidur. Ya, faham. Kena tidur dalam kereta. 2 ke 3 hari lepas pun macam tu juga, dapatlah saya tidur. Saya sampai ke Tanjung Malim. Saya tidur dekat tol Tanjung Malim, kemudian keluar balik pasal ada biasalah PKP kan, keluar balik, kemudian tinggal dekat satu hotel di Slim River. Jadi pagi lepas subuh bergerak balik ke Ipoh pula. Jadi kalau saya tak boleh tidur, saya akan ajak saya punya pemandu saya pusing sekejap ke highway. Kadang saya singgah di Tapah, kadang saya singgah di RNR Simpang Pulai, tak pun Tapah, tapi selalunya sampai ke Tanjung Malim dalam 2 jam lebih kurang dapatlah saya tidur. Kemudian rehat sekejap, patah balik ke Ipoh lagi 2 jam, singgah kat sini River semayang semua, patah balik ke Ipoh, dapatlah saya dalam 4 jam, 5 jam saya tidur. Jadi kalau saya tak main Facebook pukul 2-3 pagi tu maknanya saya main Facebook tu maknanya saya tak tidur tu. Tapi kalau sesenyap tu maknanya saya jalan. Jadi Ustaz, maksudnya di sini Ustaz tak dapat tidur di rumah. Maksudnya tak, kalau rumah tak dapat tidur. Dalam bulan ini dah sebulan lebih dah. Sebulan ni dia jadi balik. Tak boleh tidur tu. Jadi saya terpaksa cari tempat yang membolehkan saya tidur. Saya naik kereta lah, pusing berkata. Jadi orang rumah saya pun dah faham. Dia pun kata, pergilah abang, tak apalah, janji abang tidur. Sebab saya takut kencing manis saya tak stabil, nanti datang balik jantung tak stabil, darah tinggi dan sebagainya. Jadi saya nak jaga tidur saya. Itu yang pertama, masalah tidur saya. Ya, saya dah jumpa dengan pakar, saya dah jumpa dengan pakar psikiatrik, semua saya jumpa dah. Ya, tapi mereka pun tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah saya. Jadi banyak petua-petua yang saya amalkan. Yang saya seronoknya bila orang tak boleh tidur, jumpa saya bagi doa-doa, dia orang tidur. Tapi saya bila amalkan untuk saya Ustaz Tengku, tak loop Ustaz. Tak jadi Ustaz. Dengan orang lain, kalau orang datang jumpa Ustaz, saya tak tidur Ustaz, saya baca doa sikit, nyampi pu kiri pu kanan, selesai Ustaz lah dia tidur. Tapi saya sendiri saya tak boleh. Saya rasa saya dah merata-rata. Dalam 2020 saya berubat sampai ke Kelantan, ke Negeri Sembilan, merata-rata saya pergi. Dalam PKP pun minta surat kebenaran. Ada ustaz kata kami boleh tolong ustaz. Ada yang datang ke rumah saya ramai macam-macam. Terima kasih banyak yang membantu saya tahun lepas 2020. Tapi alhamdulillah yang kita buat bersama dengan makcik pondok, kita buat bersama dengan ustaz-ustaz di Al-Barakah pada bulan Ramadan tahun lepas, yang tu yang keluar jarum daripada badan saya, daripada perut saya. Selepas tu saya boleh tidur. Selepas keluar jarum tu perut saya nampak kempis sikit. Alhamdulillah. Kemudian dekat nak Ramadan ni dia mari kacau balik. Ya, dia mari kacau balik. Perut saya kembali membesar balik. Keras balik. Jadi doktor pun dah skop dah banyak kali, saya pun dah tak lalu dah nak skop dia banyak kali dah, tapi bila di skop pun langsung semua adalah elok belaka. Jadi saya tak ada apa, saya tak pernah nak marah pada Tuhan, tak pernah nak marah pada orang yang sihirkan saya ke, tak pernah saya marah langsung. Saya redha saja. Ya, saya tak pernah saya mengungut, saya senyum je. Tapi saya bersyukur pada Allah sebab walaupun saya tak tidur sebelah malam sampai ke subuh,
saya siang saya boleh bekerja dengan baik. Saya boleh Masya berceramah, Allah. boleh mengajar. Tak ada saya nak letih, nak penat, nak pening. Itu saya bersyukur pada Allah. Datuk, maksud tak boleh tidur tu, maksudnya saya kadang macam adakah membawa masuk kalau seminggu tu langsung malam tak tidur langsung ke tidur juga setengah jam ke 24 jam langsung tak tidur, langsung tak lelap sikit? Tak. Jadi Masya bila Allah. saya letak je kepala atas bantal tu, dia bangun. Dia macam spring. Letak je dia terus bangun. Dia tak boleh, macam-macam benda dia kacau. Jadi saya pun kata kat isteri saya pergi tidur bilik sebelah lah, tidur dengan bilik anak bila ayah tidur seorang. Kalau saya tak boleh tidur, kan saya bangun buat kerja ni, saya baca ni, dia terganggu pula, dia pula tak boleh tidur pula, dia pening pula. Jadi saya tidur Okey. seorang, dia tidur dengan anak-anak dia. Masya Memang Allah. tak tidur sampai subuh. Jadi amalan Ustaz, kekuatan Ustaz. Okey, mungkin dari situ dulu kita nampak Ustaz belum sembuh daripada ujian sakit ni. Tapi apa kekuatan Ustaz untuk, mungkin kerana Ustaz ada amalan tertentu membuatkan walaupun tak tidur, kalau ikutkan orang lain kalau tak tidur, tak boleh buat kerja lah. Kalau tak dapat tidur mungkin ganggulah sistem badan ni. Tapi apa amalan Ustaz yang menyebabkan walaupun tak boleh tidur tapi normal, boleh ceramah, tak miong lah kan. Kalau orang lain mungkin dah miong lah kalau tak boleh tidur. Subhanallah. Alhamdulillah, saya boleh sehari saya boleh buat FB Live. Macam semalam saya buat FB Live 6 kali semalam. Macam-macam jemputan 6 kali saya buat. Saya cuma rasa penat yang kelima pukul 3 petang sebab dia orang minta saya guna earphone. Jadi suara saya kena kuat. Bila saya kuat, dia tarik suara-suara saya. Malam semalam saya buat live, tak ada masalah apa. Jadi sehari 6 kali saya buat FB Live dengan macam-macam jemputan daripada agensi-agensi kerajaan swasta dan sebagainya. Saya tak penat. Saya boleh cakap. Cuma jangan pagi saya pakai mic earphone tu, dia ganggu saya, dia tarik suara saya. Betul. Jadi pagi-pagi Ustazah saya minum. Pagi-pagi saya akan minum madu. Saya akan minum minyak habatus sauda. Saya minum za'faran. Saya minum satu jus durian Belanda. Ini memang saya amalkan untuk saya punya kesihatan. Kemudian tengah hari sikit saya makan 2 kapsul habatus sauda. 2 kapsul habatus sauda saya makan setiap hari 2 biji. Dan malam saya hanya makan oat saja atau buah-buahan. Saya tak ambil nasi sebelah malam. Saya tak sentuh apa-apa benda yang berat sebelah malam, baik ringan pun tak sentuh. Saya hanya sentuh oat saya. Itu yang saya buat kazim oat tu, itu makanan saya sebelum saya tidur. Oat. Apa tu? Oat. Okey. Itu makanan saya setiap hari. Dan yang kedua, saya tak pernah tinggal Ustazah. Selepas semayang ayatul kursi tak pernah tinggal. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya baca saya dah tulis dalam buku saya tu, amalan saya baca dalam buku petua saya tu, ada 10 surah, 10 ayat daripada 10 surah saya baca, kemudian ada zikir-zikir doa di dalam 8. Jadi 18 ni saya gabungkan tiap-tiap kali selepas saya sembahyang. Sebab saya dapat amalan ni daripada guru saya dulu. Dia suruh baca benda-benda ni sebagai kekuatan diri, pelindung daripada gangguan dan sebagainya, istiqamah. Dan alhamdulillah Ustazah, setakat ni saya tak ada nak kata nak jadi pening, vertigo ke apa sebab tak tidur ke, tak ada Ustazah. Alhamdulillah saya dah tak tidur. Paling lama saya tak tidur 1 tahun 6 bulan. Allahu Akbar. Itu paling lama jangka masa yang saya tak tidur. Saya masuk di hospital 30 hari saya masuk ward. 30 hari saya masuk ward di hospital. Dan doktor tengok kenapa saya tak tidur. Dan dia bagi saya makan ubat yang paling kuat untuk tidur pun saya tak boleh tidur. Bagi ubat tidur paling kuat pun tak boleh tidur. Sekali dah habis ubat, dia tak ada dah kata dia. Jadi dia pun dah surrender. Jadi 30 hari saya sakit tu, saya tak boleh buang air kecil, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa lagi, macam-macam lah. Selama 30 hari saya operate dan doktor kata apa yang dioperate langsung tidak ada benda yang perlu dibuang. Berbeza dengan di dalam MRI dan di dalam CT scan. Jadi ini bentuk sihir yang datang pada saya. Saya rasa benda tu kecil saja, ada orang lain yang lagi dahsyat pada saya. Tadi saya syukur saja sebab itu semuanya nak menghapuskan dosa-dosa saya. Saya ingat mungkin saya nak mati. Mungkin saya nak mati, Tuhan tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang taubat.
supaya saya sembahyang taubat. Jadi kalau saya tak ambil kesempatan tu, saya rugi. Mungkin saya hanya menyesal dalam kubur, kenapa aku tak taubat hari tu sedangkan Allah dah tak bagi aku tidur. Patutnya aku ambil peluang tu. Jadi konsep ataupun prinsip itu yang saya pegang, Ustazah. Kalau aku tak ambil kesempatan daripada sakit ini, nanti aku menyesal dalam kubur. Jadi sebab itu bila saya tak boleh tidur, saya rasa tak apalah, tak boleh tidur pun, saya tak, nikmat tidur tu dah tak ada pada saya. Dia bukan insomnia ke apa ke, ini benda-benda yang bukan insomnia, doktor pun tak tahu nak buat. Jadi saya ingat itu satu peluang yang Tuhan bagi untuk saya bertaubat. Mungkin dosa banyak kan, jadi ini peluang. Kalau saya tak ambil kesempatan, saya rugi, Ustaz. Itu prinsip saya. Tuan Puan yang dirahmati Allah sekalian, saya pernah antara pertemuan yang pertama ada lebih kurang dalam 7,000 orang tengok kita ni Ustaz, campur Instagram dah 8,000. Masa pertemuan pertama saya dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim ni adalah jumpa di satu rancangan TV, rancangan program TV, rakaman Astro, saya tak ingat lah. Itu kali pertama saya jumpa. Masa saya tanya Ustaz apa khabar? Lepas tu Ustaz kata Alhamdulillah sihat, tak ada merungut, tak ada apa, sihat. Lepas tu dia kata cuma tak boleh tidur je lah Ustazah. Saya tanya, Datuk tak boleh tidur? Dah berapa lama? Dah berbulan-bulan. Saya tak puas hati Datuk cakap tu. Saya kata maksud Datuk tak boleh tidur tu, tak boleh tidur lama ke ataupun tak lena tidur, tak lena, tak boleh tidur langsung. Tu yang saya pelik masa tu bila Datuk kata tak boleh tidur langsung selama berbulan. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka Allah beri kekuatan yang berbeza kepada Ustaz, iaitu bertahan walaupun tak boleh tidur tapi masih lagi sihat, boleh kuat untuk melakukan kerja dakwah.